Javed Iqbal mahukan 100 ibu menangis. Sebab apa? Jom kita cari jawapannya sama-sama. Moshi guys, welcome to Overthinker. Thanks guys for coming. You guys wanna know something? Apa kata korang subscribe ke Overthinker? Guys, hari ni kita akan bercakap soal pembunuh bersiri yang mengorbankan nyawa kanak-kanak tanpa perasaan. Bukanlah niat ni kerana kepuasan diri dia sendiri ataupun demi memuaskan nafsu gila dia, tapi dia cuma mahukan 100 ibu menangis. Kenapa 100 ibu menangis? Apa motif dia di sebalik tu? Jom ikut aku, dengarkan apa yang aku nak kongsi lepas ni. Javed Iqbal mahukan 100 ibu menangis. Javed Iqbal ialah seorang pembunuh bersiri Pakistan yang bunuh 100 orang kanak-kanak lelaki bermula daripada umur 6 tahun sampai ke 16 tahun. Mangsanya dicekik, tubuhnya dibelah dan dilarutkan ke dalam asid supaya tak ada lagi bukti yang boleh menjamin dia ke hukuman dunia. Kisah ni dapat perhatian seluruh negara. Berpunca daripada itulah dia dijatuhkan hukuman yang sama buat pada mangsa dia. Tak banyak yang boleh diperkatakan pasal lelaki ni siapa. Pada awal usia dia ni cuma lelaki biasa yang tinggal dengan keluarga dia. Dilahirkan pada tahun 1956, tapi berkemungkinan tarikh itu bukan tarikh asli sebab ada yang kata dia ni sebenarnya lahir pada tahun 1961. Tapi dia ni seorang anak ke-6 daripada 8 adik-beradik. Ayah Javed Iqbal ni seorang businessman, a true entrepreneur. Javed ni boleh dikatakan someone yang berada, ataupun korang boleh anggap dia ni kaya raya lah. Sebab dia belajar dekat College Islam dekat Railway Road Lahore, tapi tinggal dengan kawan-kawan dia dalam villa yang dibeli sendiri oleh ayah dia. Aku nak ceritakan sedikit kronologi daripada modus operandi dia melakukan jenayah tu, sehingga macam mana Javed Iqbal ni ditangkap. Macam mana Javed ni perangkap budak-budak supaya masuk ke dalam umpan dia. Setiap budak-budak lelaki ni memang sukakan permainan, lagi-lagi dekat tempat dia. Itulah pukat yang paling berkesan yang Javed gunakan dalam operation dia untuk tangkap budak-budak lelaki ni. First kali, dia buka sebuah kedai permainan dekat Shahbag, Pakistan. Kedai tu, kedai arcade yang pertama dibuka dekat situ. Jadi tak menghairankan pun kenapa boleh banyak budak-budak boleh berkerumun datang ke kedai tu. Dia pun sediakan token-token yang murah, token yang percuma, goda budak-budak yang datang kedai dia tu dengan harga yang murah. Bahkan kadang-kadang tak charge pun. Isn't it easy to manipulate somebody? Javed dah dapat apa yang dihajatkan. Now what? Jadi Javed mulakan perangkap jijik dia. Macam mana perangkap jijik dia? Ini kaedah yang dia selalu guna, paling berkesan sekali, sebab untuk dia tarik budak-budak ikut dia. Dia tak perlukan gula-gula, dia tak perlukan cara lain. Cara dia macam mana? Sengaja dia biarkan duit kertas RM100 dekat lantai. So akan ada seorang budak yang akan ambil. Senyap-senyap daripada pandangan CCTV, dia akan tengok siapa budak yang malang kutip duit yang dia letak dekat lantai tu. Of course dia tahu situasi tu sebab dia tengok melalui CCTV. Dia cuma nak tengok dengan jelas siapa budak yang malang sekali ambil duit RM100 tu. And then sampai masa bila budak tu ada lagi kat sana, dia akan geledah budak tu and then tuduh budak tu mencuri. Yang kutip duit kertas tu lah mangsa dia. Dia cuma budak mentah yang keliru. Siapa tahu dia akan jadi mangsa. And then lepas tu budak lelaki tu Javed bawa ke dalam satu bilik kecil, seolah-olah bagi hukuman dekat budak tu sebab mencuri duit. Dekat situlah di mana Javed akan merogoh budak lelaki tu. And lepas dia rogol and buat perbuatan yang terkutuk tu, dia akan bagi duit yang tadi tu sebagai a gesture of goodwill. Seolah-olah macam hadiah lah, kau sanggup ikut aku ke bilik tu. Aku tak faham kenapa Javed buat macam tu, tapi dia bagi duit RM100 tu balik dekat budak tu. Kononnya macam hadiah kepada hukuman yang dia dah bagi. So twisted, memang meremang bulu roma. Macam mana Javed ni boleh berfikir macam tu? They sound disgusting, but it was the truth. Tak lama lepas tu, orang tempatan tak lagi hantar anak mereka ke kedai tu. Mungkin sebabkan curiga. Kalau kita fikir Javed Iqbal tu dah putus asa, no, kita silap. Javed pasang aquarium dan kemudian sebuah gym
dengan taktik yang hampir sama, cuma tempat yang berbeza. Tak sudah dengan tu, cita-cita Javed sebenarnya nak bunuh 100 orang budak lelaki, dan kebanyakan mangsa Javed ni berumur daripada 6 tahun sampai ke 16. Kisah pembunuhan 100 budak lelaki ni dapat perhatian seluruh warga negara Pakistan. Semua penduduk Pakistan tanyakan satu soalan yang sama. Kenapa Javed Iqbal buat macam tu? Apa motif dia? How did Javed Iqbal manage to get away from his heinous crime? Well, first, he targeted poor orphan and runaway boys. Sasaran Javed ialah anak yatim dan budak yang lari daripada rumah. Itu secara tak langsung boleh mengelakkan imej dia daripada dunia orang dewasa. Motif peribadi apa yang mendorong dia supaya dia boleh buat mangsa macam tu? Motif apa? Kenapa ada pembunuhan jumlah yang tepat macam 100? Simbol apa yang cuba disampaikan oleh Javed Iqbal ni? Motif dia, tahun 1990, seorang lelaki ditahan sebab didakwa terlibat dalam kes merogol budak lelaki. Siapa lelaki tu? Dialah Javed Iqbal. Javed Iqbal mengatakan dia sebenarnya tak bersalah, dan dia langsung tak bersubahat pun dalam kes yang melibatkan dia tu. Tapi dia still lagi ditahan melanggar hak asasi dia sebagai manusia. Katanya dia difitnah. Kenapa dia nak merogol seorang budak lelaki? Dan malang sekali, ibu dia berusaha bersungguh-sungguh untuk selamatkan dia, bawa dia keluar daripada penjara hina tu. Tapi apa yang jadi? Ibu dia meninggal dalam proses menyelamatkan dia. Dan jadi punca dan motif kenapa Javed Iqbal nekat. Kalau dia keluar dari penjara, dia akan balas dendam supaya orang lain rasa apa yang dia rasa. Dia sedar dendamnya dah terbalas. Jadi pada Disember 1999, Javed mengaku bersalah. Dia hantar surat kepada semua polis dan semua syarikat surat khabar, mengaku dialah pembunuh 100 orang budak. Surat tu mengatakan every detail in all record of everything from what he has done until how he did it. Bahkan dia sebenarnya nak tenggelamkan diri dia sendiri ke Sungai Ravi lepas semua ni selesai. Jadi bermulalah the biggest manhunt di Pakistan. Polis tiba di rumah Iqbal. Kesan darah melekit pada dinding dan lantai. Polis juga jumpa rantai digunakan untuk mencekik mangsa dan gambar mangsa dalam plastik. Iqbal siap tinggalkan 2 bekas asid dengan sebahagian tubuh manusia yang dibiarkan. Mudah untuk polis jumpa dekat mana bukti. Nah, dekat dengan situ ada satu not. Penanda di sinilah dekat mana polis akan jumpa bukti tu. 4 orang yang bersubahat dengan Javed, 1 mati dalam tahanan polis. Budak 17 tahun digantung sampai mati, manakala 2 lagi di penjara 14 tahun. Walaupun pencarian melibatkan ramai orang, tapi Iqbal ni masih gagal dijumpai pihak polis. Walaupun dah sebulan. Tapi Disember 1999, Javed Iqbal sendiri berjalan ke pejabat surat khabar untuk mengaku bersalah. Javed Iqbal kata, I hate this world. I am not ashamed of my action and I'm not ready to. I have no regrets. 100 children. I could have killed 500. But this was not the problem. Money was not the problem, but the pledge I had taken was of 100 children, and I never wanted to violate this. Hakim telah menjatuhkan hukuman pada Javed di Lahore. Javed Iqbal dijatuhkan hukuman cekik 100 kali. Badannya akan dipisahkan dan dilarutkan dengan solution hydrochloric acid. Sound familiar kan? Macam itulah macam mana dia buat pada mangsa dia sebelum tu. Dan hakim ni mengenakan hukuman yang sama macam yang dibuat. Nampak orang putih kata, let him taste his own medicine. Javed Iqbal yang dulunya berani macam singa, tiba-tiba berubah hati. Dia kata sebenarnya dia tipu je, yang dia pernah bunuh 100 orang budak lelaki, and dia pernah rogol budak lelaki ke. Dan dia katakan dia sebenarnya buat macam tu demi menaikkan kempen selamatkan budak-budak yang lari and keganasan terhadap budak lelaki. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab dia takut. Pada Oktober 8, 2001, Javed Iqbal dijumpai mati tergantung sebelum hukuman tu dibuat. Sama macam rakan-rakan subahat dia yang lain. Tubuh badan Javed dan kawan dia ada kesan pukulan, bukan terjerut akibat daripada gantung diri yang dia buat. Tapi possibility-nya dia dah mati sebelum tu. Mulut, hidung berdarah dan tubuh dia dah bengkak-bengkak.
Tak ada siapa dalam kalangan keluarga Javed datang kutip mayat dia dalam penjara tu untuk dikebumikan, untuk diselesaikan majlis pengebumian jenazah dia. Pada kami, dia dah mati pada hari dia mengaku dia bunuh 100 orang kanak-kanak. Bagi aku, balasan yang Javed buat ni tak bagi signifikasi pun terhadap balas dendam yang dia cuba buat. Dia cuma rugikan masa dan kehidupan muda dia untuk membalas dendam yang sebenarnya tak menguntungkan diri dia sendiri. Entahlah, itu apa yang aku rasa. Apa yang korang rasa? Korang ada teori? Apa yang korang fikir pasal kes ni? Guys, thanks for watching. Hit the subscribe button and click the notification bell for the fast update. Itu je daripada aku. Sayonara.